Pembinaan loji rawatan sisa kubahan dan sistem pembentungan dapat dirancang dengan lebih tersusun selain dengan pertumbuhan penduduk menerusi Pelan Induk Pembentungan Nasional. Pelan tersebut yang senang dirangka meletakkan pertumbuhan penduduk sebagai petunjuk utama bagi pembinaan loji rawatan sisa kubahan. Dengan itu, kelestarian alam sekitar dan kesihatan rakyat dapat sentiasa dipelihara daripada pencemaran sisa kubahan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Indah Water Consortium Sdn Bhd IWK, Datuk Abdul Kadir Muhammad Din, pelan berkenaan juga dapat menjimatkan kos menerusi pembinaan loji serantau. Pelan induk ni amat mustahak kerana ia akan memberi projection ataupun satu perancangan jangka panjang untuk memenuhi kebataan ataupun pertumbuhan penduduk, dan segi itu kita dapat merancang kapasiti loji. Satu, kapasiti loji. Kedua, yang paling mustahak ialah peruntukan yang perlu diadakan untuk memenuhi pertumbuhan penduduk tadi ataupun pembangunan. Yang lebih utama adalah mengenal pasti tanah-tanah untuk loji-loji yang perlu dibina. Pada masa ini, pembinaan loji rawatan sisa kubahan kecil dilakukan oleh syarikat pemaju perumahan. Loji tersebut akan diserah kepada IWK untuk diselenggara yang menyebabkan tekanan kewangan kepada syarikat pembentungan nasional itu kerana kos penyelenggaraan yang tinggi. Itu kita boleh lihat perancangan kerana pelan induk juga akan mengenal pasti fasa-fasa yang perlu berlaku. Kerana pelan induk ini juga bukan dibuat secara tersendiri, dia akan dibuat dengan kerjasama dari semua pihak, terutama majlis-majlis daerah, akan perancangan mereka agar apabila mereka bergerak, utiliti pembentungan juga bergerak bersama. Bila disiap, kita akan siap. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, Awir S. Piara Pakaran berkata, Pelan Induk Pembentungan Nasional juga bertujuan melengkapkan data sistem pembentungan negara. Dengan adanya data tersebut, sistem pembentungan bersambung dapat diperluaskan dengan lebih berkesan. Lihat, satu perkara yang tidak wujud adalah data-data di peringkat bandar, sub-bandar dan luar bandar. So, jika kita ingin menukar sebagai contoh, kita nak memperluaskan sistem bersambung di kawasan-kawasan luar bandar. Tetapi kita kena tahu kawasan mana kita kena pilih. So, kalau kita nak pilih sesuatu kawasan, kita kena ada data mengenai kawasan-kawasan itu. So, ini yang patut kita lihat dalam Pelan Induk ni. Menurut beliau lagi, pembinaan loji rawatan sisa kubahan serantau sangat penting bagi menggantikan loji kecil yang dibina pemaju hartanah. Ini kerana loji rawatan kubahan serantau dapat menghasilkan semula produk hiliran yang menepati inisiatif sektor tenaga hijau dan tenaga diperbarui. Kita nak projek itu membawa pendapatan kepada industri perkhidmatan air kerana tadi yang saya katakan, pusat rawatan serantau dan juga berpusat ni, loji-loji ni dapat menghasilkan sumber yang boleh dijual. Dan sumber-sumber ini yang dijual ni merupakan satu pendapatan kepada industri ini yang tidak akan dijadikan sebagai keuntungan syarikat. Ia adalah sumber kewangan yang akan dimasukkan ke dalam tarif. Beberapa produk hiliran yang boleh dihasilkan di loji rawatan sisa kubahan serantau ini adalah biogas, biofuel dan biopepejal. Inisiatif penjanaan kekayaan menerusi sistem kubahan turut diberi penekanan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 selain penggubalan Pelan Induk Pembentungan Nasional.